Aku kena mati. Aku tak boleh lagi hidup. Kita berniat untuk kita mati. Isu masyarakat di mata terpapar, pandangan ustaz sebagai pelikah. Dengan iman kuat kita bersandar, meraih kembali jiwa sejenak lega. Dari stres ke depresi menghempas, kita hadapi bersama dalam sabar. Podcast Tawasa YB Ustaz Asri. Tawasau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sekarang ni bersama saya itu YB Ustaz Asri. Dan YB Ustaz Asri, hari ni kita nak bercakap berkenaan dengan masalah kesihatan mental dan juga cubaan membunuh diri terutama sekali di negeri Kelantan. Dan mungkin YB boleh ceritakan sedikit lah berkenaan dengan masalah kesihatan mental yang dikatakan semakin meningkat terutama sekali di negeri Kelantan ni. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Isu kesihatan mental dan juga cubaan untuk membunuh diri, semakin hari ini kita tengok isu ni betul-betul lah semakin menjadi. Dan sebenarnya apabila kita meneliti kepada beberapa statistik dan juga kajian yang telah dilakukan antaranya oleh tinjauan kebangsaan kesihatan dan mobiliti, telah melakukan tinjauan tentang perkara ini, termasuklah Kementerian Kesihatan Malaysia melalui Pusat Kecemerlangan Kesihatan Mental. Kalau kita tengok dari sudut statistik yang telah dikeluarkan oleh NHMS pada tahun 2022, bahawa isu cubaan untuk membunuh diri, statistik yang di peringkat golongan remaja khususnya adalah sebanyak 7.5%. Ya, termasuklah merancang untuk membunuh diri 8.3%, idea untuk bunuh diri 9.9%. Maksudnya peratusan ini walaupun dilihat dari satu sudut peratusan yang rendah, tetapi cubaan dan juga idea rancang untuk bunuh diri ini ada satu persoalan yang besar yang perlu difikirkan. Ia bersebab daripada masalah mental, masalah kemurungan, depresi yang menyebabkan mereka mengambil jalan yang mudah dan akhirnya mereka buat keputusan untuk bunuh diri. Kita di negeri Kelantan Darul Naim ini sendiri, kerajaan negeri telah bekerjasama dengan penyelidik daripada Universiti Teknologi Petronas, di mana ada beberapa kajian yang telah dilakukan dalam kajian Future State Kelantan Sejahtera 2023-2033. Antara permasalahan yang besar yang harus ditangani oleh kerajaan negeri ialah stres yang melampau. Stres melampau ini akhirnya mengakibatkan kepada suatu masalah yang besar. Iaitulah boleh jadi masalah ini akan mengakibatkan kepada bagaimana merancang untuk membunuh diri hasil daripada stres, tekanan yang dihadapi tersebut. Jadi sehingga kini daripada tahun 2021 sehingga kini sudah ada 17 kes cubaan untuk membunuh diri, perancangan untuk membunuh diri, dan ada di kalangan kes ini ada yang telah meninggal dunia lah akibat mereka telah membuat keputusan untuk membunuh diri, sama ada terjun daripada jambatan dan lain-lain kes lah. Hal ini menjadi satu perkara yang agak kritikal dan perlu difikirkan oleh semua pihak. Jadi kita tidak menafikan kita telah mempunyai satu persediaan yang baik dari sudut sudah 34 tahun, mana-mana segmen yang ada kita telah meletakkan penerapan tentang agama Islam, tentang kehendak dari sudut agama syariah di semua aspek lah, pentadbiran, sosial dan juga isu-isu yang melibatkan masalah remaja, anak-anak muda. Tetapi hasil daripada tinjauan yang dilakukan pada hari ini, kita tengok kes cubaan untuk membunuh diri ataupun akibat daripada masalah mental ataupun masalah kemurungan ataupun masalah yang pelbagai semakin menjadi-jadi ini perlu kepada satu
jawatan kuasa yang khas juga di semua pihak, bukan setakat kerajaan negeri, peringkat NGO, peringkat kesihatan, untuk memikirkan secara lebih teliti tentang perkara ini. Baik, bila YB Ustaz Sri ada menyebut tadi 17 kes yang berlaku ni memang berlaku di Kelantan ke? Ataupun ada juga yang berlaku merangkap seluruh? Ya, 17 kes yang berlaku ini semuanya di Kelantan Darul Naim sejak daripada 2021. Ini sebagaimana data yang kita ambil lah daripada PDRM sendiri, daripada bomba yang telah meneliti kes yang berlaku hasil daripada cubaan untuk membunuh diri, dan kes yang benar-benar berlaku iaitu bunuh diri sama ada terjun melalui jambatan ataupun lain-lain lah, yang apa kita kena pasti, pihak PDRM kena pasti sebagai kes bunuh diri. Jadi perkara ini sepatutnya tidak berlaku di negeri Kelantan, di mana pernah ditanya sebelum daripada 2019, sebelum daripada COVID berlaku, adakah kes membunuh diri berlaku di negeri Kelantan. Sebelum ini kerajaan telah mengeluarkan satu statement lah, menyatakan bahawa tidak ada kes cubaan membunuh diri di negeri Kelantan. Jadi apabila setelah daripada 2019 dan selepas daripada itu kita tengok ada berlaku kes-kes ke arah cubaan membunuh diri dan juga membunuh diri. Jadi hari ini telah pun benar-benar berlaku di hadapan mata kita, sehingga 2024 ini sebanyak 17 kes. Jadi perlu ditangani oleh kita semua. Mungkin bila kita sebut kes-kes bunuh diri ni mesti ada punca-punca dia lah. Maksudnya dia orang melakukan ataupun memberanikan diri untuk melakukan perbuatan orang kata perbuatan yang berdosa tu. Baik, mungkin YB boleh berikan sedikit ataupun beritahu faktor-faktor ataupun punca kenapa golongan ini, mungkin daripada golongan remaja ataupun golongan orang dewasa yang boleh orang kata ada niat untuk melakukan cubaan membunuh diri ataupun memilih jalan untuk membunuh diri, dan pengamatan YB sendiri sekiranya berdepan dengan situasi sebegini. Ya, di antara permasalahan berlakunya gejala mental ataupun ke arah sehingga membuat keputusan untuk membunuh diri, banyak aspek ataupun banyak faktor. Antara perkara faktor utama yang boleh kita lihat di sini, hasil daripada perkongsian daripada pakar-pakar kesihatan dan mereka yang berada di jabatan sekretari dan juga pusat kesihatan mental, mereka melihat bahawa isu yang melibatkan mental ini ataupun yang melibatkan kemurungan, ya, ini membawa menjadi faktor yang besar, yang utama ke arah untuk membunuh diri. Jadi sebab itu yang pertama kita tengok faktor-faktor ini terjadi melalui antara sebab yang pelbagai lah. Yang pertama boleh jadi ada masalah di dalam keluarga itu sendiri, masalah rumah tangga, ya, berlaku perceraian, pengabaian terhadap anak-anak, hasilnya menyebabkan mereka stres, dan boleh jadi daripada masalah keluarga itu menyebabkan mereka mengambil keputusan untuk meninggalkan keluarga tersebut, dan akhir sekali dia rasa tidak ada apa-apa harapan untuk dia hidup lagi, mungkin dia buat keputusan untuk membunuh diri. Ada kalanya faktor disebabkan hutang, kerana masalah kewangan, masalah hutang yang bertimbung-timbung, yang akhir sekalinya menyebabkan tekanan yang dihadapi, sama ada tekanan itu yang dia hadapi, dia terima daripada pihak luar ataupun dia sendiri yang sudah tidak dapat untuk menguruskan pembayar hutang secara baik, maka dia rasa ini tidak ada jalan yang lain kecuali terjun jambatan. Boleh jadi dia buat keputusan begitu, ya. Ada juga faktor-faktor yang disebabkan oleh kecelaruan mentalnya, disebabkan dia terasing, dia mengasingkan diri daripada orang lain, dia tidak mahu berkawan dengan orang lain. Jadi ini asbab-asbab ini perlu dilihat,
ya, oleh banyak pihak, keluarga sendiri, rakan yang terdekat. Kalau berlaku apa-apa kepelikan kepada rakan, kepada sanak saudara, kerana apabila berlaku seseorang yang mengasingkan diri, hidup berkeseorangan, suka mengasingkan diri, ini mungkin ada problem tertentu. Jadi problem ini kalau dia tak dapat selesai sendiri, boleh jadi dia akan ambil keputusan mendadak dan akan membuat keputusan yang tidak dapat dijangka oleh orang lain, termasuklah membunuh diri. Jadi orang yang punya masalah mengasingkan diri ini juga perlu diteliti, ya. Dan kemudiannya masalah membunuh diri ini juga bukan setakat hasil daripada kemurungan ataupun masalah mental, tetapi ia juga disebabkan isu ketidaksepahaman ataupun perbalahan di antara pihak-pihak yang tertentu. Jadi pertentangan, permusuhan di antara pihak-pihak yang tertentu ini berlaku dan dia tidak dapat nak selesaikan masalah tersebut. Boleh jadi dia juga menjadi sebab kepada dia mengambil keputusan untuk membunuh diri, ya. Tetapi sekarang ini kita tengok ramai yang nak bunuh diri ini antara golongan yang kita kata tidak golongan veteran lah, bukan golongan tua sangat, tapi golongan muda, remaja. Boleh jadi ada 40-an, ya, ada 30-an, dan macam terkini kita dengar ada 18 tahun, ada 19 tahun. Maksudnya di kalangan remaja juga ada kecenderungan ini, boleh jadi lebih daripada orang tua berumur 70-an, 60-an ke atas. Jadi disebabkan itu kita tengok antara yang telah statistik yang telah dikeluarkan oleh NHMS ataupun Tinjauan Kebangsaan Kesihatan dan Mobiliti, maknanya orang yang berada dalam keadaan stres, dan stres ini boleh jadi orang yang anak-anak muda, remaja ini lebih stres daripada orang tua. Jadi sebab itu mereka macam-macam punya problem dan masalah. Telah membuat tinjauan pada tahun 2022 ialah sebanyak 10.8% di kalangan remaja ini tidak dapat tidur dengan nyenyak. Ini mungkin mereka mempunyai masalah tersendiri sehingga akan boleh jadi mengakibatkan kepada masalah mental yang berakhir kepada cubaan ataupun merancang ataupun untuk membunuh diri. Itu antara faktor-faktor yang kita lihat, dan melalui pengamatan saya juga ketika bersama dengan orang-orang yang mempunyai masalah dari sudut mental, masalah dari sudut kemurungan, masalah keluarga, masalah hutang, kita lihat bahawa sebenarnya masalah utama mereka ialah mereka tidak mendapat belayan, tidak mendapat kaunseling, tidak mendapat nasihat baik daripada keluarga mereka yang terdekat ataupun rakan-rakan. Jadi ini antara puncanya ialah kerana mereka terasing. Mereka sudah mempunyai masalah tetapi mereka tidak diberikan satu penyelesaian. Apatah lagi yang sebenarnya ialah perlunya mereka itu diberi satu kecanaan, belayan kepada mereka, dan jangan diabaikan masalah mereka. Jadi saya tengok apabila pengabaian itu berlaku, inilah yang menyebabkan mereka membuat keputusan mendadak. Jadi sebenarnya kalau kita tengok sesuatu pihak atau seseorang itu punya masalah, maka kita mesti pergi kepada dia supaya kita tengok, kita belai, dan kita cuba cari apa masalah mereka, dia, dan juga kita cuba selesaikan problem tersebut step by step lah, mengikut tahap beliau, supaya dia tidak membuat keputusan secara mendadak. Jadi itu antara punca-punca yang dilihatlah setakat ini. YB, bila YB sebut punca-punca faktor-faktor, biasanya mesti akan ada langkah-langkah lah untuk kita menghalang ataupun orang cakap boleh mengekang perkara ini daripada terus berlaku, terutama sekali di Kelantan. Dan juga kita tahu perbuatan membunuh diri ataupun ialah menggadai nyawa sendiri ni adalah satu perbuatan yang berdosa. Boleh YB jelaskan dari
konteks ataupun sudut agama Islam itu sendiri? Ya, dari sudut agama, usaha ataupun merancang idea untuk membunuh diri ini adalah merupakan satu perkara yang ditegah oleh agama. Ia diharamkan oleh agama, oleh Islam. Islam melarang dan mengharamkan sikap seseorang yang membuat keputusan untuk menghancurkan ataupun memudaratkan diri sendiri. Bahkan di dalam Islam ini, kita tidak boleh untuk kita berniat untuk kita mati apabila berhadapan dengan satu-satu musibah. Ya, tidak boleh untuk kita berniat bahawa sebab aku kena mati, aku tak boleh lagi hidup. Itu perkara yang ditegah oleh Islam. Oleh kerana itulah dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kita semua sebagaimana disebut dalam surah Az-Zumar ayat 53, jika kita mempunyai apa-apa problem, apa-apa masalah, jangan putus asa. Perkara pertama yang kita kena kembali ialah kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Katakanlah wahai Muhammad, kepada orang-orang yang telah melampaui dalam kehidupan mereka, melakukan apa-apa problem, apa-apa permasalahan, ya, dan boleh jadi mereka merancang untuk membunuh dirinya sendiri. Jadi jangan putus asa. Jangan putus asa. Jangan buat perkara tersebut. Rahmat Allah Subhanahu Wa Taala itu luas. Kerana itulah kita tidak boleh membuat keputusan yang bercanggah. Apabila kita membuat keputusan bercanggah dengan tuntutan Islam, dengan sendiri hati kita ini sudah menjadi gelap. Ada titik-titik gelap yang masuk ke dalam hati kita yang menyebabkan kita akan melakukan satu tindakan itu secara tidak dapat dikawal oleh iman kita, oleh akal dan hati kita. Kita tidak dapat nak atasi masalah-masalah yang dihadapi. Jadi apabila timbul satu perkara dari sudut agama Islam, kita hendaklah ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah siapa yang membuat keputusan untuk membunuh diri, maka dia mesti ingat bahawa dalam Islam ini membuat tegahan kepada perkara-perkara sebegini. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberi ingatan kepada ummahnya supaya jangan sesekali melakukan ataupun berusaha untuk memusnahkan dirinya, termasuk membunuh dirilah. Dalam sabdanya, man taradda min jabalin faqatala nafsahu fahuwa yataradda fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha. Siapa yang dia ini terjun daripada bukit ataupun gunung, dia menghumbangkan diri dia terjunlah daripada tempat tinggi, daripada bukit ataupun gunung. Kalau sekarang ini daripada bangunan tinggi, daripada jambatan, tempat tinggi, mana-mana tempat tinggi, maka esok di hari akhirat nanti dia dihumbangkan daripada tempat tinggi itulah, daripada bukit itulah, pada bangunan itulah, dalam neraka Jahannam, kekal selama-lamanya. Walaupun para ulama menyatakan bahawa kalau dia Muslim, maka dia tidak akan kekal berada dalam neraka itu selama-lamanya. Tetapi maksud di sini ialah lamanya dia berada di dalam neraka dengan azab yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada dia disebabkan membunuh diri dia. Kerana membunuh diri dia, dia ambil kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Kerja mematikan ini adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kerja manusia. Ini menyebabkan Allah Subhanahu Wa Taala memberi azab kepada orang yang membunuh diri kerana dia telah mematikan diri dia. Yang mematikan ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidak boleh seseorang itu berniat, saya nak matikan diri saya dengan membunuh diri saya. Kita seolah-olah melanggar hak-hak yang besar, dan juga kita telah melampaui batasan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, kenapa Allah murka sangat perkara ini? Kerana Allah menyatakan bahawa orang yang membunuh diri ialah badarani abdi binafsihi
haramtu alaihil jannah. Kerana orang ini cepat-cepat buat keputusan untuk menghancurkan dirinya, mematikan dirinya. Itu adalah kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Maka aku haramkan kepadanya syurga. Maksudnya satu peringatan yang besar, satu peringatan yang cukup boleh menginsafkan kita sebenarnya. Jangan kita buat keputusan membunuh diri ini. Ini dalam Islam memang begitu. Termasuklah tidak terjun daripada tempat yang tinggi, iaitu dengan apa-apa kita fikirkan, terjun takut mati. Jadi baik aku minum racun ataupun makan ubat secara berlebihan, biar panas tubuh, overdose, kemudian boleh mengakibatkan meninggal dunia. Itu pun tidak boleh, kerana Nabi juga sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man syariba saman, man qatala wa man syariba saman faqatala nafsahu fahuwa yatahassahu fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha. Siapa yang minum racun dan mengakibatkan dia mati, maka Allah Ta'ala azabkan dia di akhirat kelak dengan dia itu meminum racun tersebut, kekal selama-lamanya dalam neraka. Azab dia macam itu. Maknanya sakitnya dia, itu kesakitan yang dia akan rasai, kesakitan itu juga di akhirat nanti. Begitulah, pada hari ini kita tidak boleh membuat apa-apa keputusan dalam apa-apa pelbagai bentuk, kerana telah dinyatakan oleh tegahan-tegahan tersebut oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Bahkan berniat mati ketika menghadapi apa-apa stres, apa-apa masalah, apa-apa problem yang kita hadapi, tiba-tiba kita kata baik aku matilah daripada aku hidup. Itu pun dilarang oleh syariat Islam. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan la yatamannaina ahadukum al-mauta min durrin asabahu. Jangan seseorang kamu itu bercita-cita, berniat mati apabila menghadapi satu-satu masalah, satu-satu musibah yang dihadapi. Jangan berniat untuk mati. Nabi dah ajar, kalaulah dia rasa tak boleh juga, stres tu datang lagi, maka dia hendaklah berdoa kepada Allah SWT, iaitulah berdoa supaya kalaulah Allah Ta'ala menjadikan kehidupan itu baik untuknya, maka hidupkanlah aku ya Allah. Tapi kalaulah aku kehidupan ini sudah tidak baik untuk aku, maka engkaulah ya Allah yang memberikan, mengurniakan ataupun mematikan aku. Maksudnya ada doa sebegitu yang diajar oleh Nabi, serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak boleh untuk kita membuat keputusan aku perlu mematikan diri ataupun perlu membunuh diri. Jadi oleh kerana itulah perlu ada langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh semua pihak. Antara langkah yang pertama yang kita lakukan ialah kita mesti apabila berlaku stres, berlaku apa-apa depresi, apa-apa permasalahan, kemurungan, pertamanya jangan kita menjauhkan diri daripada orang lain. Hendaklah kita cari orang yang boleh memberi semangat, kaunseling, motivasi kepada kita. Siapa sahaja. Kalau kita tidak boleh dengan rakan, kita tanyalah keluarga kita. Tak boleh dengan keluarga, carilah guru kita. Tak boleh dengan guru, carilah siapa yang orang yang kita boleh berkongsi dengannya. Maksudnya kita tidak boleh dilanda kesunyian. Itu amat-amat bahaya, ya. Dan yang keduanya, kita kena hidupkan diri kita ini dengan syiar Islam, ya, panduan Islam, syariat Islam. Ini memang tidak boleh lari. Orang Islam ini dia kena minta tolong dengan Allah. Jadi nak minta tolong dengan apa? Sembahyang. Wasta'inu bis sabri was salah. Hendaklah minta tolong dengan Allah ini dengan kita sembahyang, kita solat dan kita sabar. Jadi apa-apa problem, apa-apa masalah, kita sembahyang. Ada orang itu kita pergi tengok dalam keadaan diri dia nak bunuh diri. Kenapa? Kerana kita tengok situasinya tak pernah solat. Boleh jadi ini antara sebab juga apabila dia timbul masalah, tidak ada pertolongan daripada Allah SWT kerana dia jauh daripada sembahyang. Jadi sembahyang ini perlu dilakukan oleh setiap orang Islam.
Kerana dia di samping kita melaksanakan kefarduan tadi, dia akan memberi satu jaminan kepada kita untuk kita menyelesaikan apa-apa masalah penyakit yang ada dalam diri kita, ya. Dan selain daripada sembahyang, kita boleh baca Al-Quran. Paling-paling kurang nak baca Quran. Ada orang kata saya tak pandai nak baca Al-Quran, takkan dia tak boleh membaca ayat-ayat lazim yang mudah daripada Al-Quran. 3 kul huwallah, kul a'udzu birabbin nas, kul a'udzu birabbil falaq, itu pun boleh dibaca, ataupun menyebut nama-nama Allah, sama ada ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ini semua orang boleh sebut. Jadi ini juga penting sebenarnya bagi terapi kepada seseorang itu, supaya apabila dia mengingati Allah, maka syaitan yang datang yang mengacau dia, memberi was-was kepadanya, itu akan lari daripada tubuhnya. Kerana kita meyakini dalam syariat Islam ini, setiap apa yang kita lakukan kalau tidak betul, adalah sama ada daripada hawa nafsu kita, yang keduanya ialah daripada seruan syaitan tadi. Jadi dia memerlukan kepada terapi-terapi daripada syariat Islam, baca Al-Quran, berdoa, yang menyebabkan syaitan-syaitan tadi boleh lari daripada kita, ya. Dan yang keseterusnya, kita apabila timbul, kita kenal pasti ada individu tersebut mempunyai masalah sehingga mengakibatkan dia melakukan suatu perkara yang tidak diingini, hendaklah kita bawa dia untuk rawatan, ya, pergi ke hospital, pergi ke apa-apalah perawat, untuk dilihat apakah punca masalah yang timbul. Jadi kita di bawah Jabatan Sekretari dan Kesihatan Mental di HRPZ, di Mentari USM dan lain-lain lah. Maka kita boleh bawa orang yang punya masalah ini ke tempat sebegitu, supaya kita dapat kenal pasti apa punca dan apa permasalahan, serta penyelesaian pada berperingkat lah, supaya kita dapat elakkan dia terus berada di dalam keadaan sakit mental ataupun kemurungan secara berterusan, ya. Dan yang paling penting juga ialah kita mestilah apabila kita kenal pasti seseorang itu mempunyai masalah, dan kita mesti berjumpa dengan orang tersebut, dan kita mesti mengambil penyelesaian segera dengan melihat kepada apa sebab dia menyebabkan dia kemurungan, apa sebab dia murung, dia bermasalah, maka kita selesaikan isu tersebut. Kalau isu tersebut masalah hutang, masalah kewangan, maka kita cuba bantu dari sudut kewangan untuk selesaikan masalah tersebut. Kalau isunya daripada, dia kata isunya adalah daripada berpunca daripada masalah keluarga, perceraian, berkelahi dengan kawan, maka kita kena pergi ke rumahnya dan cuba selesaikan setakat yang boleh isu dengan keluarganya, ya. Kalaulah dia kata masalahnya berkait dengan putus cinta, ataupun masalah anak-anak muda, remaja pada hari ini, maka kita hendaklah pergi berjumpa dengan anak muda tersebut untuk kita cari alternatif, beri alternatif yang dia rasa dia boleh terima alternatif yang kita beri tersebut. Paling kurang, walaupun dia tak boleh terima, tidak sampai kepada kehendak dia, tetapi dia dapat meredakan perasaan dan juga kesakitan dalam diri dia terhadap suatu isu. Jadi ini boleh menurunkan kadar dia membuat keputusan yang tidak dapat dikawal sehingga untuk membunuh diri. Itu orang kata satu langkah-langkah lah yang YB Ustaz Asri sendiri berikan ataupun cadangkan kepada mereka-mereka yang ataupun sahabat-sahabat yang mungkin ada masalah ataupun berkecenderungan terhadap cubaan ataupun masalah mental ini. Baik, YB, mungkin sebagai penutup, mungkin YB ada sedikit nasihat lah, terutama sekali kepada masyarakat kita dalam mengatasi orang cakap masalah mental ataupun cubaan untuk membunuh diri, terutamanya di Kelantan.
Ya. Uh, saya melihat dan berpandangan bahawa segala permasalahan, segala problem yang berlaku dalam kehidupan kita ini ada penyelesaiannya, ada jalan penyelesaiannya. Dan pertama sekali, kita sebagai orang Islam, umat Islam, meyakini bahawa penyelesaian daripada segala permasalahan yang berlaku ini ialah kita kembali kepada Allah Rasul, ya, kembali kepada kitab Allah. Maksudnya, apa yang kita nak maksudkan dengan suasana zaman yang moden pada hari ini, kita kembali kepada Allah, kita kembali kepada Rasul, iaitulah tuntutan daripada seruan Allah Subhanahu Wa Taala itu mesti ada dilaksanakan dalam diri individu tersebut. Apa tuntutan wajib? Contoh, sembahyang fardu. Ya, kita tengok ya. Jadi ini yang utama, sembahyang fardu. Kita cek dahulu. Maksudnya dia tak solat. Jadi kita cuba usahakan. Maknanya dia dapat juga solat. Ambil wuduk, sembahyang. Jadi hal ini mesti dijadikan sebagai satu terapi dan rawatan yang paling berkesan dalam masyarakat. Kita kena kembali kepada ini. Orang kata ini cadangan boleh jadi lapuk, ataupun cadangan yang dia nak bunuh diri. Kita suruh dia sembahyang. Jadi sebenarnya pandangan itu pun perlu ditegur. Orang Islam mesti kembali kepada suruhan Allah, dan kita melihat bahawa pada sembahyang itulah banyak menyelesaikan masalah. Jadi kita nak gejala-gejala, kita nak elakkan segala gejala-gejala yang berlaku dalam masyarakat pada hari ini ialah melalui kita lakukan pelaksanaan suruhan Allah Subhanahu Wa Taala dalam kalangan masyarakat. Insya-Allah dia boleh meredakan gejala-gejala jenayah sosial yang berlaku. Jadi itu perkara yang perlu diingatkan oleh semua. Mereka-mereka yang berada di masjid, yang berada di pejabat, yang berada di mana-mana lokasi sekalipun, mesti jangan ada pengabaian kepada solat. Ini termasuklah mendekatkan diri dengan Al-Quran dan lain-lain. Yang keduanya, kita tidak mahu berlaku di negeri Kelantan ini yang meletakkan dasar membangun bersama Islam. Tiba-tiba kes kejadian bunuh diri banyak berlaku. Ini perkara yang menyedihkan lah. Sepatutnya tidak berlaku kes ini dalam negeri ini. Sepatutnya begitu. Tapi bila dah berlaku, macam mana kita nak buat? Tetapi kita perlu kembalikan masyarakat kepada satu kesedaran dan kepada nilai-nilai Islam itu sendiri. Sebab itu kita perlu perbanyakkan dalam negeri kita ini, kita tonjolkan syiar-syiar Islam itu dan elakkan daripada perkara-perkara yang boleh menyebabkan kepada bala Allah Subhanahu Wa Taala, kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala dari sudut banyaknya gejala-gejala yang menyebabkan Allah Subhanahu Wa Taala murka. Jadi seamat ada secara tersembunyi, secara terbuka, kita di peringkat kerajaan negeri ingin membendung gejala tersebut, kerana kita melihat bahawa gejala inilah sebenarnya yang menyebabkan satu-satu tempat, satu-satu waktu, satu-satu lokasi itu jadi keras. Ya, yang menyebabkan masyarakat akhirnya juga menjadi keras. Dan bila hatinya keras, maka dia boleh buat apa sahaja. Ya, dan perlunya diwujudkan satu bi'ah salihah, suasana yang baik dalam komuniti. Ini sangat-sangat penting. Ya, dalam sebuah keluarga diwujudkan suasana yang baik, yang sihat dalam keluarga. Jangan ada lingkahan, pertembungan yang menyebabkan akhir sekalinya berlaku permasalahan dalam keluarga. Begitulah juga apabila berkawan, maka jangan diwujudkan pertembungan, perkelahian di antara kawan-kawan ini yang menyebabkan akhirnya perbalahan bertahun-tahun. Yang ini pun boleh menyebabkan stres dan boleh menyebabkan melakukan perkara-perkara yang tidak diingini, ya, dalam masyarakat. Dan juga komuniti yang sihat, komuniti yang solehah ini perlu diwujudkan dalam semua institusi, agensi dan juga pusat pentadbiran, supaya
tidak berlakunya gejala-gejala stres ya di dalam pentadbiran, di dalam agensi ataupun di tempat-tempat lokasi tersebut. Maka hal ini perlu diterapkan dengan baik oleh semua pihak. Maknanya semua pihak kena main peranan. Bukan kata okey, apa yang pihak kesihatan, Kementerian Kesihatan, hospital nak buat apabila ada orang yang ramai bunuh diri, ataupun apa PDRM perlu buat, bomba perlu buat, apa kerajaan perlu buat. Bukan berada satu pundak di tugasan ini, bukan tugasan orang yang tertentu sahaja, tetapi ia adalah tugasan semua. Bermula daripada orang berada di orang awam yang berada di bawah, mereka menjadi sebagai penyelesai kepada permasalahan-permasalahan ini. Jika mereka melihat ada usaha-usaha yang tidak baik itu, maka mereka perlu mencegahnya. Jadi ia tidak terletak kepada pundak kerajaan sahaja, pentadbir sahaja, wakil rakyat sahaja, ataupun siapa yang berada di pusat-pusat tertentu sahaja, tetapi semua sekali mesti berperanan. Kita meyakini apabila semua rakyat berperanan dalam menangani satu-satu masalah, insya-Allah Allah SWT akan membantu, memberkati dan akan menghilangkan wabak ataupun fenomena yang tidak baik berlaku itu, dan dia akan berlaku datangnya fenomena diganti dengan fenomena suasana yang baik. Jadi hendaklah mewujudkan bi'ah salihah, suasana yang baik dalam semua komuniti. Ini sangat penting. Yang saya lihat perlu diberi peranan dan keutamaan oleh semua pihak. Ya, dan akhirnya kita melihat bahawa masyarakat yang ada pada hari ini perlu mereka memberi tumpuan kepada orang yang terdekat. Kalau dalam keluarga, siapa yang terdekat daripada keluarga mereka. Kalau di sekolah, ya, kepada guru, kepada murid mereka. Ya. Kalau di pejabat, ya, bos kepada staf-staf mereka. Ya. Begitulah juga semua tempat. Maksudnya dia kena melihat siapa yang terdekat di kalangan mereka. Pastikan tidak ada apa-apa masalah, problem yang mengganggu gugat di dalam satu-satu lokasi atau satu-satu pusat pentadbiran itu. Semua pihak menjaga posisi masing-masing. Kita yakin bahawa insya-Allah isu-isu sebegini boleh direda ataupun akhirnya akan hilang dan tidak akan berlaku lagi dalam negeri kita membangun bersama Islam, insya-Allah. Baik, itu dia sedikit, bukan sedikit banyak perkongsian daripada YB Ustaz Asri sendiri berkenaan dengan langkah dan juga mungkin cara-cara untuk mengelakkan ataupun membendung masalah mental dan juga masalah cubaan untuk membunuh diri, terutama sekali di Kelantan. Baik, terima kasih YB Ustaz Asri. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih sebab sudi luangkan masa, memberikan masa, walaupun sebenarnya jadual YB sendiri pun padat ketika ini, memberikan masa kepada kita untuk melaksanakan wawancara ini. Baik, terima kasih YB. Baik, itu sahaja. Assalamualaikum. Isu masyarakat di mata terpapar, pandangan ustaz sebagai pelita. Dengan iman kuat kita bersandar, meraih kembali jiwa sejenak lega. Dari stres ke depresi menghempas, kita hadapi bersama dalam sabar. Podcast Tawasa YB Ustaz Asri. Tawasau.